Selamat sejahtera. Hari ini kami telah memilih syarikat Mary Brown untuk pembentangan kumpulan kami. Kumpulan saya terdiri daripada 5 orang. Nama saya Swati Nagalingam. Selain itu, Dina Amira, Muhammad Zuri, Nurul Ashikin dan Nurul Atika. Pembentangan ini terdiri daripada pengenalan, latar belakang syarikat, pemetaan proses, analisis risiko, tata cara ujian dan juga kesimpulan. Bermula dengan pengenalan, tujuan laporan projek ini berlandaskan memilih sebuah syarikat atau perniagaan yang dapat membuat pemerhatian terhadap satu atau lebih proses yang ada di syarikat atau perniagaan tersebut. Daripada proses tersebut, kami telah menilai potensi risiko dan mengambil langkah untuk mengurangkannya, termasuk melaksanakan kawalan terhadap syarikat atau perniagaan tersebut. Seterusnya, kami telah membangunkan tata cara ujian kawalan bagi menguji keberkesanan terhadap kawalan dan carangan penambahbaikan bagi kelemahan kawalan dalaman yang ada dalam syarikat atau perniagaan tersebut. Oleh itu, kami telah memilih Mary Brown Malaysia sebagai syarikat yang dapat membuat pemerhatian oleh kumpulan kami. Kami telah memilih Mary Brown kerana syarikat tersebut mempunyai lebih daripada satu proses, iaitu jualan secara tunai dan juga e-wallet, dan dapat bersemuka dengan pekerja Mary Brown untuk menanya beberapa soalan berkaitan projek ini kerana Mary Brown dapat ditemui di seluruh daerah di Malaysia. Selain itu, kami telah menganalisis risiko Mary Brown dan juga kawalan dengan tata cara ujian kawalan. Mengenai latar belakang syarikat, Mary Brown Sdn Bhd merupakan sebuah syarikat perniagaan franchise yang menyediakan perkhidmatan makanan segera. Mary Brown merupakan sebuah syarikat yang diusahakan oleh rakyat Malaysia, iaitu pasangan suami isteri Encik Lawrence Liu dan Puan Nancy Chan. Misi syarikat Mary Brown adalah untuk menjadi jenama syarikat restoran kebangsaan dan antarabangsa paling dikagumi melalui kuasa rakyat dan kebudayaan. Mary Brown bermula beroperasi pada tahun 1981 di mana ia membuka cawangan pertama di Johor Bahru. Mary Brown terdapat di banyak negara dan mempunyai 400 cawangan di Malaysia. Mary Brown juga telah memperkenalkan maskotnya sendiri iaitu Chipmunk pada tahun 1994. Pengenalan maskot satu cara perniagaan Mary Brown mempromosikan perniagaan mereka untuk menarik minat pelanggan. Kejayaan Mary Brown yang paling bermakna ialah apabila menjadi jenama tempatan yang berjaya mendapat anugerah jenama franchise antarabangsa Malaysia pada tahun 1997, malah telah disenaraikan dalam Malaysia Book of Records pada tahun 1998. Saya Nurul Ashikin binti Hassan akan menerangkan tentang pemetaan proses. Pemetaan proses adalah gambaran secara visual yang mewakili aliran kerja dalam perniagaan yang dapat membolehkan pasukan memahami proses dan komponennya dengan lebih baik. Bagi syarikat Mary Brown, terdapat 2 pemetaan proses yang berjaya dibina, iaitu yang pertama ialah proses sebelum jualan dan selepas jualan, dan yang kedua ialah pemetaan proses semasa jualan. Mari kita lihat kedua-dua pemetaan proses ini. Saya akan menerangkan pemetaan proses yang pertama, iaitu pemetaan proses sebelum jualan dan selepas jualan. Bagi memudahkan rujukan, proses sebelum jualan saya warnai dengan warna hijau, manakala pemetaan proses selepas jualan diwarnai oleh warna kelabu. Proses sebelum jualan meliputi proses pembukaan terminal kaunter oleh jurumawang yang diawasi oleh penyelia, manakala proses selepas jualan meliputi penutupan kaunter oleh penyelia. Dalam proses pembukaan kaunter akan diawasi oleh penyelia. Pada mulanya, kaunter akan dibuka oleh jurumawang yang bertugas dengan menggunakan ID pekerja sendiri. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahawa risiko berlakunya kekurangan tunai sewaktu penutupan kaunter akan dipertanggungjawabkan kepada jurumawang yang membuka kaunter tersebut pada awalnya.
Oleh itu, juruwang tersebut perlu bertanggungjawab terhadap kaunter terminal tersebut dengan tidak memberikan juruwang lain menggunakan kaunter tersebut kerana risiko berlakunya kekurangan tunai amat tinggi jika juruwang lain menggunakan kaunter tersebut. Kerana risiko berlaku kekurangan tunai ini merupakan satu risiko yang harus dihindari. Langkah kedua ialah juruwang perlu menyemak sama ada wang peti atau dikenali sebagai float money adalah cukup. Wang ini ialah wang tunai yang disediakan untuk proses pemberian baki bagi jualan tunai. Jika wang peti adalah cukup, maka juruwang boleh meneruskan untuk mengambil pesanan pelanggan yang mana ini merupakan proses semasa jualan yang akan diterangkan selepas ini. Namun, jika peti wang tidak cukup, maka juruwang harus memaklumkan kepada penyelia tentang hal tersebut. Penyelia harus menambah wang yang tidak cukup dan barulah juruwang boleh meneruskan untuk membuka kaunter. Namun, jika penyelia tidak menambah wang tersebut, maka juruwang tidak boleh meneruskan untuk mengambil pesanan pelanggan kerana ini boleh mendatangkan risiko kekurangan tunai sewaktu penutupan kaunter nanti. Seterusnya, sewaktu pertukaran shift juruwang, kaunter perlu ditutup untuk memberi laluan kepada juruwang lain untuk memasukkan ID mereka. Penutupan kaunter ini hanya boleh dilakukan oleh penyelia sahaja kerana penyelia sahaja yang memiliki akses untuk menutup kaunter. Perkara ini merupakan salah satu langkah untuk mengurangkan risiko. Setelah kaunter ditutup, juruwang akan menyemak wang tunai yang dimiliki di terminal kaunter dan jika wang tunai cukup, maka juruwang boleh terus menyemak sama ada kuantiti resit kad bank yang dimiliki dan resit kad bank yang sepatutnya ada adakah sama ataupun tidak. Hal ini bertujuan untuk memastikan transaksi jualan direkod dengan betul. Jika betul, maka kaunter boleh ditutup. Namun, jika wang tunai tidak cukup, maka juruwang perlu menggantikan wang yang tidak cukup menggunakan duit sendiri dan kemudian terus ke langkah menyemak resit kad bank dan jika resit kad bank tidak sama dengan sistem yang ada, maka juruwang perlu memaklumkan kepada penyelia untuk tindakan seterusnya dan kemudian barulah kaunter boleh ditutup. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pemetaan proses semasa jualan. Pemetaan ini menerangkan proses semasa jualan berlaku. Di dalam proses ini, terdapat 3 transaksi jualan yang berlaku, iaitu pertama secara tunai yang diwarnai oleh warna oranye, manakala secara e-wallet diwarnai oleh warna hijau, manakala secara kad bank diwarnai oleh warna biru. Dalam proses ini, pada mulanya, juruwang akan mengambil pesanan pelanggan di kaunter dan key in ke dalam sistem. Kemudian, juruwang akan memaklumkan kepada pelanggan jumlah bayaran bagi pesanan tersebut. Jika pelanggan membayar secara tunai, maka juruwang akan meminta tunai dari pelanggan dan menyemak adakah wang itu mencukupi atau tidak. Jika tidak, maka juruwang perlu meminta wang yang secukupnya daripada pelanggan. Namun, jika wang cukup, maka juruwang boleh terus mencetak resit dan memberikan kepada pelanggan. Namun, jika pelanggan tidak ingin membayar menggunakan secara tunai, maka pelanggan diminta untuk membayar menggunakan e-wallet. Jika pelanggan memilih kaedah ini, maka juruwang akan mengimbas QR kod pelanggan dan menyemak adakah transaksi berjaya atau tidak. Jika berjaya, maka resit akan dicetak dan diberikan kepada pelanggan. Namun, jika transaksi tidak berjaya, maka juruwang perlu mengimbas semula QR tersebut. Namun, jika pelanggan tidak ingin membayar secara e-wallet, maka pelanggan diminta untuk membayar menggunakan kad bank. Jika pelanggan memilih kaedah ini, maka juruwang akan mengimbas kad bank pelanggan dan menyemak adakah transaksi berjaya atau tidak. Jika berjaya, maka resit akan dicetak sebanyak 2 salinan, yang mana salinan pertama akan disimpan untuk tujuan penutupan nanti kaunter, manakala satu salinan lagi akan diberikan kepada pelanggan. Namun, jika transaksi tidak berjaya, maka juruwang perlu mengimbas semula kad bank tersebut. Baiklah, saya teruskan dengan analisa risiko dan kawalan. Kaedah analisa risiko dan kawalan yang kami gunakan ke atas syarikat Mary Brown adalah metrik risiko berdasarkan objektif dan juga pengukuran risiko dan impak keberangkalian. Bagi analisis yang pertama iaitu metrik risiko berdasarkan objektif, misi syarikat Mary Brown adalah komited untuk menyediakan makanan segar dengan kualiti terbaik yang disediakan dan dihidangkan oleh pekerja yang bersemangat, yang sangat berbangga dalam melayani dan menggembirakan pelanggan dengan pengalaman makan berkualiti yang benar-benar tidak dapat dilupakan.
Okey, terdapat 6 risiko kritikal yang dapat kami senaraikan, iaitu yang pertama, pekerja yang kurang produktif. Yang kedua, masalah rangkaian internet bagi pembayaran debit dan e-wallet. Yang ketiga, kekurangan pematuhan SOP yang ditetapkan. Yang keempat, pemasaran digital yang tidak up to date. Yang kelima, persaingan dengan restoran fast food yang lain. Dan yang terakhir, penyelewengan dan kecurian. Okey, terdapat 5 objektif bagi syarikat Mayer Brown dan kami telah tandakan mana-mana risiko kritikal yang mungkin akan menjejaskan mana-mana objektif syarikat ini. Okey, yang pertama, memberikan standard kualiti, kebersihan dan nilai tertinggi pengalaman menjamu selera yang sempurna. Okey, bagi objektif ini, risiko kritikal untuk objektif ini adalah pekerja yang kurang produktif dan juga kekurangan pematuhan SOP yang ditetapkan. Ini adalah kerana jika pekerja yang kurang produktif ini dan juga pematuhan SOP tidak dipatuhi dengan sebaiknya, maka syarikat Mayer Brown mungkin tidak dapat memberikan standard kualiti, kebersihan dan juga nilai yang tinggi bagi pelanggan di restorannya. Okey, bagi objektif yang kedua, mencapai standard kecemerlangan dalam perkhidmatan terhadap pelanggan. Risiko kritikalnya adalah pekerja yang kurang produktif, masalah rangkaian internet bagi pembayaran debit dan e-wallet dan juga kekurangan pematuhan SOP yang ditetapkan. Okey, untuk objektif yang ketiga, untuk meningkatkan reputasi Mayer Brown di kalangan rakyat Malaysia, risiko kritikalnya adalah pekerja yang kurang produktif, kekurangan pematuhan SOP yang ditetapkan, pemasaran digital yang tidak up to date dan juga penyelewengan dan kecurian. Jika mana-mana risiko ini terjadi, maka sukarlah untuk Mayer Brown untuk menaikkan reputasinya di kalangan rakyat Malaysia. Okey, untuk objektif yang keempat, untuk menyedarkan masyarakat tentang apa yang ditawarkan oleh restoran untuk menarik lebih ramai pelanggan. Okey, risiko untuk objektif yang keempat ini adalah pemasaran digital yang tidak up to date. Jika Mayer Brown tidak menggunakan pemasaran digital yang terkini, maka sukar untuk syarikat ini untuk menyedarkan masyarakat tentang apa yang ditawarkan oleh restoran ini. Dan juga yang terakhir, objektif yang terakhir, untuk meningkatkan jualan dan keuntungan syarikat. Risiko kritikal untuk objektif ini adalah pekerja yang kurang produktif, masalah rangkaian internet, kekurangan pematuhan SOP yang ditetapkan, persaingan dengan restoran fast food yang lain dan penyelewengan dan kecurian. Jika risiko ini tidak dikawal dengan baik, maka sukarlah untuk Mayer Brown meningkatkan jualan dan keuntungannya dari semasa dan semasa. Seterusnya adalah pengukuran risiko dan impak kebarangkalian risiko untuk berlaku. Dan risiko yang pertama adalah pekerja yang kurang produktif. Kebarangkalian untuk risiko ini berlaku adalah sangat tinggi di Mayer Brown, dan sekiranya ia berlaku, dia akan beri impak yang sangat tinggi kepada Mayer Brown kerana jika pekerja tak buat kerja ataupun kurang produktif, dia akan menjejaskan operation expenses Mayer Brown kerana terpaksa bayar pekerja tetapi operationnya kurang produktif. Okay. Risiko yang kedua adalah masalah rantaian internet bagi pembayaran debit ataupun e-wallet. Okay. Kebarangkalian ini berlaku adalah sangat rendah kerana untuk masa sekarang kita tahu yang kita ada talian line yang sangat tinggi, dan impak jika sekiranya ia berlaku pun juga sangat rendah kerana pelanggan boleh bayar secara tunai ataupun bank transfer.
Okey, risiko yang ketiga adalah kekurangan pematuhan SOP yang ditetapkan. Kebarangkalian untuk risiko ini berlaku adalah sederhana dan impaknya adalah rendah kerana pematuhan SOP tidak melibatkan dalam menentukan jumlah pelanggan ataupun produktiviti pekerja. Jadi dia tak akan bagi impak sangat terhadap Operation Mary Brown. Okey. Risiko seterusnya adalah pemasaran digital yang tidak up to date. Okey, kebarangkalian berlaku adalah sederhana dan impak dia jikanya berlaku sangat tinggi sebab pemasaran adalah satu nadi company. Kalau Mary Brown tak up to date, dia akan menjejaskan pelanggan akan lari ataupun menyebabkan pesaing-pesaing yang lain akan jadi tinggi. Okey. Risiko yang seterusnya adalah persaingan dengan restoran fast food yang lain. Okey, persaingan sangat tinggi. Seperti yang kita tahu, kita ada dekat Malaysia banyak lagi restoran fast food seperti KFC, McDonald. So untuk restoran fast food, Mary Brown sangat mempunyai persaingan tinggi dan impak adalah sangat tinggi kerana pelanggan boleh pergi ataupun cari fast food di kedai-kedai lain. Okey, dan risiko yang terakhir adalah penyelewangan dan kecurian. Okey, untuk risiko ini berlaku dalam Mary Brown adalah rendah kerana security yang sangat tinggi dan workflow yang sangat jelas dan kita boleh detect lah di mana ada penyelewangan atau pencurian. Tapi sekiranya ia berlaku, dia akan bagi impak yang sangat tinggi terhadap Mary Brown sebab dia menjejaskan pendapatan ataupun produktiviti terhadap company tu. Saya Muhammad Zuri Naim bin Zulkifli, nombor matriks A177537 akan menyambung bahagian tata cara ujian. Baiklah, seperti yang kita lihat, tata cara audit prestasi terdapat 3 fasa untuk membuat ujian, iaitu pertamanya fasa perancangan, yang kedua pengumpulan dan penilaian bukti, dan yang ketiga pelaporan dan susulan. Baiklah, seterusnya kita pergi ke fasa perancangan. Yang pertamanya iaitu definisi tujuan audit. Apa yang dimaksudkan dengan definisi tujuan audit ni? Ini bermaksud kita menentukan secara khusus dasar dan prosedur yang akan dinilai dan bagaimana ia berkaitan dengan objektif khusus organisasi tersebut. Yang kedua ialah tinjauan awal. Ini bermaksud kesimpulan awal tentang aspek kritikal operasi dan kawasan masalah yang berpotensi diringkaskan sebagai tinjauan awal dan akan menjadi panduan dalam pembangunan program audit. Yang ketiga ialah pembiasaan. Ini bermaksud mendapatkan pengetahuan menyeluruh tentang objektif, struktur organisasi dan ciri operasi unit yang diaudit. Seterusnya ialah pembangunan program audit. Ini membangunkan program yang dibuat khusus untuk penglibatan yang mengandungi semua ujian dan analisis yang diperlukan untuk menilai operasi sesebuah organisasi. Berdasarkan jenis dan kesukaran kerja, kaki tangan yang sesuai ditugaskan yang akan ditugaskan untuk tugasan dan kerja audit akan disediakan dalam jadual. Terusnya kita pergi ke pengumpulan dan penilaian bukti. Tujuan kita mengumpul bukti adalah daripada asas yang menyatakan pendapat tentang dakwaan. Pengauditan operasi melibatkan jenis bukti yang sama yang digunakan dalam pengauditan kewangan, iaitu pemeriksaan dokumen, pertanyaan dan pemerhatian. Seterusnya ialah juru audit hendaklah mendokumentkan dalam kertas kerjanya berkaitan rancangan audit, prosedur dan bukti yang diperolehi. Seterusnya kita pergi ke pelaporan dan susulan. Pihak yang diaudit akan dimaklumkan tentang kandungan laporan audit secepat mungkin. Seterusnya ialah laporan audit operasi tidak mengandungi pendapat keseluruhan mengenai keputusan penglibatan. Sebaliknya, ia mengenal pasti penemuan yang khusus. Ia akan membentangkan ringkasan tujuan, skop dan keputusan audit
dan juga pernyataan ringkas tentang sebarang masalah yang timbul ataupun yang ditemui. Seterusnya ialah tindakan susulan bagi memastikan sebarang kekurangan yang didedahkan dalam laporan audit dikendalikan dengan memuaskan. Secara keseluruhannya, organisasi menghadapi pelbagai cabaran yang berpunca daripada perubahan kawalan dalaman dan juga luaran. Di sebalik aspek ini, organisasi mempunyai kewajipan untuk mencapai matlamat dan juga objektif yang ditetapkan. Audit dalaman juga membolehkan pihak pengurusan organisasi untuk memahami tahap pematuhan kepada peraturan yang ditetapkan. Kegagalan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan mungkin akan menjejaskan daya saing jangka panjang firma. Selain itu, syarikat juga perlu melaksanakan analisa risiko terhadap semua proses untuk mengenal pasti risiko yang akan memberi impak yang ketara ataupun tidak ketara kepada syarikat. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.